cerita tentang buku dia, Ustazah Kadif di Rurai 3155. Jadi dengan berkat kahwin dengan Ustazah Kadif, dia sekarang ni mengajar bahasa Arab. Dulu pensyarah bahasa Inggeris, Sekolah Institut Insaniah. Sekarang ni dia mengajar bahasa Arab. Dan saya pun bernasyid. Dan dengan sebab kahwin dengan Ustazah Kadif ataupun Aida Haniza, saya bernasyid dengan lagu Orang Putih, Masya Allah. Tapi makhraj dia wallahu alam lah. Sejarah nasyid. Nasyid ni adalah dalam Islam, dalam salah satu medium dakwah lah, medium dakwah. Tidak salah kita bernasyid. Sebab apa? Sebab dia ada kaitan dengan jiwa kita. Jiwa manusia ni dia berbagai. Ada orang yang berjiwa seni, dan dalam di Malaysia, kumpulan yang top tu antaranya Raihan, Hijaz umpamanya lah. Tapi kami ni tak top lah. Tapi dalam kalangan pelajar-pelajar di Mesir, memang saya dikenali lah, saya mengasaskan kumpulan Al-Wadi. Dan nasyid ini adalah salah satu medium dakwah. Saya dalam berdakwah, mengajak manusia kepada kebaikan, berdakwah macam-macam lah. Dakwah santai, berdakwah dengan ceramah, dengan kuliah, dengan berdialog, berdiskusi dan seumpamanya. Dan salah satu medium dakwah juga adalah dengan hiburan, iaitu dengan bernasyid. Masya Allah. Dan walaupun saya, tapi dulu masa di Mesir, saya berdoa, ya Allah, kalau aku nak kerja pun biarlah ada kaitan dengan Al-Quran. Masa saya belajar kat Mesir dalam jurusan kuliah dakwah Islamiah, saya berdoa, ya Allah, kalau aku nak kerja balik Malaysia, nak kerja, biarlah ada kaitan dengan Al-Quran. Alhamdulillah, doa itu mustajab. Doa itu mustajab. Dan ditakdirkan Allah SWT dulu jadi imam di Masjid Muaz bin Jabal Setiawangsa. Kemudian imam satu Masjid KLCC. Kemudian imam Masjid Seksyen 7 Shah Alam. Kemudian imam surau Jumaat, surau An-Nur RHB Center. Dan akhirnya pindah ke Kedah. Dan sekarang ni jadi imam rawatib berjemputan Masjid Zahir. Masya Allah. Tapi walaupun saya seorang imam, saya ada jiwa seni. Alhamdulillah, turun seni daripada mak saya. Baru ni saya jumpa satu majalah menceritakan bagaimana mak saya dalam majalah tersebut. Dia dulu pernah baca Al-Quran di Masjid Zahir. Sekarang ni saya jadi imam Masjid Zahir. Tapi mak dulu Johan Qari'ah Kedah. Johan Qari'ah Kedah di Masjid Zahir. Masya Allah. Pada zaman Ismail Hashim. Mak saya Hajah Norma binti Mahmud ataupun Jamilah binti Mahmud. Nama glamour dia Norma, tapi nama benar dia Jamilah. Johan Qari'ah Kedah. Dan pernah menyampaikan Al-Quran di Masjid Zahir. Dan ditakdirkan Allah SWT mewarisi tugas ibu, saya jadi imam di Masjid Zahir. Tapi dengan bakat seni, saya mewarisi bakat seni ibu, tapi Al-Quran tak belajar taranum. Tapi saya bernasyid lah, turun bakat mak, bernasyid. Mak Johan Qari'ah Kedah, Masya Allah. Jadi rasa nikmat sangat lah. Nikmat sangat bila dapat bertugas jadi imam di Masjid Zahir. Mewarisi tugas ibu saya yang tercinta. Kita sedekahkan Fatihah sikit boleh tak dekat ibu saya? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, baiklah. Kalau nak tengok dalam YouTube, boleh type Al-Wadi. Salah satu lagu saya yang top dulu-dulu lah masa zaman study di IPT. Al-Wadi Pulanglah Natrah. Al-Wadi Pulanglah Natrah. Saya baca Dewan Masyarakat dan saya buat lagu tersebut. Dan ada seorang bernama Faridah Satari. Boleh tengok dalam YouTube. Al-Wadi Pulanglah Natrah. Nama Faridah Satari, ustazah dia bagi dia dengar lagu saya. Dan dia berminat dan dia susun klip video. Di dalam YouTube boleh tengok.
Al-Wadi Pulang Natrah, lagu ciptaan saya, dan klip video dibuat oleh sahabat yang bernama Faridah Satari. Saya tak pernah jumpa dia. Tak pernah jumpa dia. Tapi dia berminat dengan ustazah dia bagi dia dengar, dan dia buat klip video lagu saya Al-Wadi Pulang Natrah, Kisah Natrah. Antara lagu dia macam ni lah. Di sebuah desa nan indah, ditemani suami tercinta, dan si ibu tua penuh nostalgia, namun hanya sementara. Tiba-tiba lembayung senja meragut sutera imani hatinya. Tiba-tiba samudera ombak merempuh tembok hidayah di dadanya, dan Natrah menangis tersendu, merenung suratan yang tak pernah diduga. Natrah kini dibawa pergi, entah bila kan kembali. Tak upaya ia mengulangi kisah masyitah yang tinggi. Setakat tu lirik dah lupa dah. Lama tak nyanyi. Boleh tengok dalam YouTube, Al-Wadi Pulanglah Natrah. Kisah Natrah. Sedih lah. Dia dulu seorang daripada Terengganu Ada mak angkat dia bawa dia dari Terengganu. Dia dulu di Indonesia kan. Dia pada kerajaan Belanda dulu. Kemudian dibawa ke Terengganu. Mak angkat dia nama apa? Aminah. Mak angkat dia Terengganu. Tapi akhirnya family dia ambil dia semula dan bawa ke Belanda. Masya Allah. Dan dia sedih sangat lah. Masa tu dia dah kahwin dah. Tapi mak dia bawa dia balik ke Belanda. Mansur Adabi. Suami dia Mansur Adabi. Masya Allah. Jadi sedih jugalah Natrah. Tapi dalam klip video tersebut ada wajah dia masa dia tua. Ada dirakamkan juga. Dan mudah-mudahan lah dengan lagu tersebut, ending lagu tersebut, saya lafazkan kalimah la ilaha illallah. Mudah-mudahan sampailah kepada Natrah. Kalaupun dia tak declare secara umum, dalam diam dia kembali melafazkan syahadah. Ending lagu dia, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ada siapa yang dia pernah berjumpa dengan Natrah? Nama apa? Perempuan. Hatini Yaakob. Ya, betul. Puan Hatini. Saya pernah jumpa Puan Hatini. Dan saya beritahu, tolonglah sampaikan lagu ni kepada Natrah. Dia mudah-mudahanlah sampai. Masya Allah. Mudah-mudahan walaupun dia tak declare secara umum, tetapi dalam hatinya dia kembali melafazkan syahadah dengan berkat lagu yang saya cipta yang bertajuk Al-Wadi Pulanglah Natrah. Boleh tengok dalam YouTube. Baiklah. Dan seterusnya masa zaman Imam Muda. Imam Muda dia orang bernasyid, berkuliah macam-macam, dapat title imam, padahal dia orang bukan imam pun. Macam saya memang imam Masjid Mu'adh bin Jabal Setiawangsa, imam Masjid KSCC, imam Masjid Seksyen 7 Shah Alam, imam Surau Jumaat dan Hajj Center Jalan Tun Razak, dan sekarang imam rawatib jemputan Masjid Zahid Al-Ostar. Walaupun saya seorang imam, tetapi merasi bakat seni ibu saya tetap bernasyid.
Dan bila buat album di bawah Lunak Records bersama dengan Abang Roslan Ramli jugalah. Lunak Record, Tuan Rosman. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Nak kata apa tadi ya? Saya terus berkarya. Dan boleh tengok dalam YouTube, Imam Shazli, Shazly. YouTube Imam Shazli. Sebab saya memang imam yang bernasyid, masya-Allah. Imam yang ada tugas seni, berjiwa seni dan terus bernasyid dan berkarya. Dan salah satu lagu saya dalam YouTube, Cintaku Hanya Satu. Dan alhamdulillah pernah jadi johan nasyid Radio Melaka FM. Tapi saya tak bawa apa? Tak bawa apa pendrive lah nak dia punya lirik muzik dia tak ada. Jadi saya menyanyi secara umum ajalah. Lagu Cinta Kau Hanya Satu pernah jadi johan carta nasyid Melaka FM. Lagu dia macam ni. Cintaku hanya satu, Allah, cinta pada Yang Esa, Allah, cinta setulus hati, Allah, cintaku selamanya, Allah, 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 cintaku hanya satu dalam bisikan rindu, cintaku hanya satu dalam bingkisan rindu, setulus doaku pohonkan mengharap ihsan darimu, ihsan darimu. Okey, cukup tak kata. Okey, lagu seterusnya. Ada boleh ada masa lagi ya? Dapat pegang mikrofon ya, habis ya. Saya buat lagu berdasarkan masa zaman PKP. Zaman PKP kita diuji dengan berbagai-bagai ujian, masya-Allah. Bahkan masjid pun ditutup masa PKP. Dekat masjid ada imam bila Tok Siak. Diuji dengan bermacam-macam ujian lah masa PKP. Dan daripada peristiwa tersebut saya dapat ilham Allah Ta'ala bagi untuk mencipta sebuah lagu yang bertajuk Wabashiris Sabirin, yang dipetik daripada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155. Boleh refer nanti Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat 155. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم. Apa maksud? Surah Baqarah ayat 155 tadi, walanabluwannakum, kamu semuanya pasti kamu semua akan pasti diuji. Bisyai'in, dengan sesuatu. Apakah bentuk ujian kehidupan kita ini? Disebutkan dalam Al-Quran, minal khauf, perasaan takut. Wal ju', lapar, dahaga. Ada yang miskin, tak ada duit nak beli, kan? Minal khauf wal ju', lapar. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Wal anfus, kehilangan jiwa. Salah satu bentuk ujian kehilangan jiwa.
insan di sisi kita. Anak meninggal dunia, ayah mak meninggal dunia, kan? Suami meninggal dunia, isteri meninggal. Kalau orang lelaki isteri meninggal, dia lagi okey lah, dia boleh kahwin lain. Jadi itu bentuk ujian. Khauf, takut, ju', lapar, kehilangan harta, wa naqsi minal amwal, kehilangan harta, wal anfus, kehilangan jiwa. Tetapi Allah berpesan, wa basyiris sabirin, bahagialah orang yang sabar. Diuji dengan berbagai ujian. Kalau kita sabar, bila kita semakin diuji, semakin kita dekat dengan Allah, kita akan mendapat wa basyiris sabirin, bahagialah orang yang sabar, kata Allah Subhanahu wa taala. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila mereka ditimpa musibah, mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kepada kami daripada Allah dan kepada Allah kami kembali. Bila kita diuji, sunat kita baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi falsafah di sebalik inna lillahi itu, semakin kita diuji, semakin kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diuji, kita tidak dekat dengan Allah, paling kurang istighfar lah, astaghfirullahalazim, 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 ataupun selawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebab apa? Bila zikir, Allah berzikirlah tatmainnul qulub. Bila zikir, hati akan jadi tenang. Jadi bila kita diuji, semakin kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan boleh ceramah lama-lama boleh. Tazkirah. Salah satu tips kalau kita diuji, sebagai contoh, kita pernah buat satu kesilapan, terpaksa masuk penjara, jadi banduan, betul keluar penjara pun orang pandang hina kepada kita. Ataupun kita pernah post dalam FB ataupun dalam WhatsApp, bila post ada orang ramai kutuk. Sebagai contoh, nak tutup mulut manusia tak boleh. Jadi salah satu tips untuk berhadapan dengan ujian kehidupan, mulut manusia yang tidak boleh ditutup dan seumpamanya, bangun solat sunat tahajud. Kalau mampu. Sebab apa? Allah berfirman dalam surah Al-Isra, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjad bih ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. Surah Al-Isra, salah satu poin, asa ay yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Siapa yang istiqamah bangun solat sunat tahajud walaupun 2 rakaat sebelum subuh. Apakah kelebihan solat sunat tahajud? Pada sahabat-sahabat yang ada masalah, pernah diuji, pernah dikutuk, pernah dibenci, pernah masuk penjara jadi banduan, tapi bagaimana nak merawat segala rasa tidak selesa itu? Bangun solat sunat tahajud. Apa kelebihan solat tahajud? Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dengan orang yang bangun tahajud, mudah-mudahan Allah berikan maqam yang terpuji. Siapa bangun tahajud walaupun semua 2 rakaat sebelum subuh, Allah berikan maqam yang terpuji walaupun manusia keji. Nak tutup mulut manusia bukan boleh, bukan senang. Kita buat silap, pakat kutuk kita, kata macam-macam. Tapi kalau kita bangun solat sunat tahajud walaupun manusia keji, tetapi Allah puji orang yang bangun solat sunat tahajud. Boleh tak lepas ni istiqamah solat sunat tahajud sebelum subuh? Boleh tak? InsyaAllah. Maqam yang terpuji. Okey. Jadi masa PKP diuji dengan berbagai ujian dan dapat idea untuk buat lagu berdasarkan ayat tadilah. Surah Baqarah ayat 155, lagu yang bertajuk wa basyiris sabirin. Bahagialah orang yang sabar. Semakin diuji, semakin kita dekat dengan
Allah Subhanahu wa taala insya-Allah akan mendapat ketenangan hati. Bahkan kalau bertahajud di waktu malam, Allah berikan maqam yang terpuji walaupun manusia keji. Terimalah doa saya, lagu yang belum dirakam, bertajuk Wabashir Sabirin, bahagialah orang yang sabar, yang dipetik pada surah Al-Baqarah ayat 155. Terimalah lagu Wabashir Sabirin. Hidup ini penuh dengan ujian, sunnatullah di dalam kehidupan. Hidup ini penuh dengan ujian, sunnatullah di dalam kehidupan. Keimanan, ketakwaan, keimanan, ketakwaan, ku akuri segala ketentuan, ku akuri segala ketentuan. Allah, 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 Allah. Ku tempuhi segalanya tanpa rasa putus asa. Ku hadapi segalanya tanpa pun rasa kecewa. Ku tempuhi segalanya tanpa rasa putus asa. Ku hadapi segalanya tanpa pun rasa kecewa. Wa basyiri sabirin, 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 wa basyiri sabirin. Hidup ini penuh dengan ujian, sunnatullah di dalam kehidupan. Hidup ini penuh dengan ujian, sunnatullah di dalam kehidupan. Wa basyiri sabirin, wa basyiri sabirin, wa basyiri sabirin, wa basyiri sabirin. Alhamdulillah, terima kasih. Dulu minat Elicat juga. Jadi itulah, bila kita diuji, semakin kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah akan hadir kebahagiaan dalam hati orang yang sabar. Jangan bila diuji tension. Bila tension, naik bangunan terjun, bunuh diri. Yang itu bukanlah satu amalan yang sangat-sangat terkutuklah. Jadi nak berhadapan dengan ujian, hari ini ujian macam-macam. Semakin diuji, semakin kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Okey, lagu yang terakhir. Boleh lagi ya? Ada masa lagi? Satu lagi.
-1 tak ada, terpaksa live lah. Lagu yang pertama, Islam means peace. Islam adalah agama peace, kedamaian dan kesejahteraan, bukan agama teroris. Jadi contohnya di Malaysia lah. Di Malaysia kita walaupun berbagai bangsa, berbagai bahasa, berbagai agama, minum Sunripem. Tetapi kita boleh hidup dengan aman damai. Betul tak? Jadi itulah Islam means peace, iaitu Islam maksud dia agama kedamaian dan kesejahteraan. Yang saya petik daripada wirid lepas solat. Wirid lepas solat, apa wirid lepas solat? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Salam tu peace lah kan? Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alait ya dzal jalali wal ikram. Jadi kita jadilah umat yang menyebarkan kedamaian dan perdamaian. Tolonglah jangan berkelahi, terutamanya orang politik lah kan. Cik Sari salah ya, tolonglah. Cuba jadi pendamai. Termasuk kita. Ada soalan apa tu? Suspend nak jawab ni. Okey. Selalunya apabila kita menulis puisi yang berseni, kita ada sanadnya. Orang putih tak ada sanad. Okey, satu. Yang kedua, persiapan menulis liriknya dan mengiramakan iramanya. Apa persiapan jiwanya, persiapan diri? Kalau orang putih mabuk. Okey, kita ni macam mana ni? Khas untuk nasyid dulu. Okey, terima kasih atas soalan. Tuan nama apa? Port Deng. Oh, Port Deng. Masya-Allah. Terima kasih atas soalan. Macam mana nak apa? Melantunkan sajak ataupun puisi ataupun nasyid yang boleh menyentuh hati ya. Menyentuh jiwa. Okey. Allah berfirman, saya tak ingat surah apa. Allah Rabbi. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan berzikir hati akan jadi tenang. Jadi kita kena sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ketenangan hati. Dan ketabahan hati berhadapan dengan ujian. Dan zikir pula dia terbagi kepada dua disiplin zikir yang saya belajar di Mesir daripada guru kami Al-Marhum Syekh Muhammad Zaki Ibrahim. Zikir ada dua disiplin. Yang pertama disiplin umum. Umum ni maksud dia kalau kita tengah drive kereta, bolehlah nak selawat kan, nak zikir, nak istighfar ke, ataupun main bola. Boleh juga. Saya dulu takraw killer. Baru ni Anan Saidin meninggal kan. Alhamdulillah sempat pergi ziarah dan sempat solatkan jenazah, masya-Allah. Bila kami main takraw, dulu di Mesir dia ada Piala Asia, lawan Singapura, lawan Brunei, lawan Indonesia semua, lawan petani. Alhamdulillah sebelum saya ke Mesir, Brunei johan. Tapi bila lawan kali itu kami johan. Killer Brunei tu menangis keluar air mata sebab dia kalah dengan kami. Tapi antara amalan zikir umum salah satunya bila kita dapat poin, saya pesan kawan-kawan istighfar. Takut masuk riak dalam hati kan, sombong dalam hati. Itu zikir umum. Sambil masak muslimat, sambil masak boleh zikir tak? Boleh zikir, masya-Allah, tak ada masalah. Berudah makanan tu mendapat keberkatan. Lagi apa lagi? Sambil kayuh basikal, sambil bawa motor, sambil berjalan, boleh berzikir. Antara zikir harian yang diberikan kepada kami, istighfar 100. Kalau siapa mampu lah, tak mampu tak apa, buatlah 20 ke. Zikir harian. Istighfar 100, selawat 100, zikir la ilaha illallah 100 dan zikir Allah 100. Itu zikir umum. Tapi zikir khusus macam mana? Zikir yang boleh memberi kesan kepada ketenangan hati. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Zikir dalam disiplin khusus. Apa maksud disiplin khusus? Iaitu berwudu, tutup aurat,
duduk berzikir menghadap kiblat sambil muhasabah diri. Duduk berwudu, pakai tutup aurat, duduk berzikir sambil muhasabah diri, bukan muhasabah orang lain. Ini tidak sambil astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, duk ingat orang lain. Apa dia orang ni apa dia? Muhasabah diri, di mana kelemahan kita? Kenapa dia jadi macam tu? Mungkin kita tak dekati dia, kita tak nasihat dia dengan cara yang baik, kan? Jadi zikir khusus, duduk berwudu, menghadap kiblat, tutup aurat, zikir sambil muhasabah diri. Astagfirullahalazim, astagfirullah. Kalau muslimat ni kena, kalau suami ada hajat apa, utamakan suami lah kan. Ataupun sebelum duduk zikir, bagi tahu kat suami ni, abang, adik nak duduk zikir kejap, abang boleh tak abang? Boleh tak abang? Abang sayang adik tak abang? Jadi antara amalan yang kami dapat, istighfar 100 atau amalan zikir harian. Tapi memang nak istiqamah memang susah lah. Kalau tak mampu, buatlah 20 pun tak apa. Istighfar 100, selawat 100, zikir la ilaha illallah 100, dan zikir Allah 100. Boleh tak zikir Allah? Boleh tak? Baru ni ada orang kata tak boleh kan? Zikir Allah sahaja boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Apa dalil dia? Ala bizikrillah, hanya sekali berzikir kepada Allah. Itu antara dalil mengatakan bahawa boleh berzikir dengan Allah. Bahkan guru kami di Mesir, antara kalau kawan saya Syekh Zainul Asri, kalau dia kuliah dia berhenti kuliah, dia akan selawat kan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tapi guru kami di Mesir, kalau dia berhenti kuliah, dia akan zikir Allah. Bahkan pernah dia tengah-tengah bagi kuliah, tiba-tiba ada orang kena rasuk. Minta janganlah masa ni, janganlah. Dia tengah-tengah sampai kuliah, ada orang kena rasuk. Dan almarhum Syekh Zaki Ibrahim, guru kami di Mesir, dia berzikir dengan zikir Allah. Dia tak payah ruqyah. Dia baca Allah, lari keluar makhluk tersebut. Masya Allah. Bila amalan rohani dia kuat, kerohanian dia kuat, hanya dengan berzikir Allah sahaja, lari makhluk tersebut. Tak perlu ruqyah. Masya Allah. Okey, baiklah, untuk lagu yang terakhir boleh tengok dalam YouTube, Islam Means Peace, Imam Shazli, SHAZLY, lagu Islam Means Peace, Islam agama kedamaian. Tapi damai yang paling utama adalah di dalam syurga. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Allah mengatakan salam kepada kita menyatakan salam kepada Tuhan yang Maha Agung. Salamun qawlan daripada Allah Subhanahu wa taala. Salam yang paling utama adalah di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita umat Islam terutamanya menjadi umat yang tenang hati, yang damai, yang tidak bertelagah, yang tidak berkelahi, dan mudah-mudahan kita menjadikan bumi Malaysia ini terutamanya PBAKL ni satu platform perdamaian, insya-Allah. Dan untuk akhirnya, terimalah sebuah lagu yang bertajuk Islam Means Peace, yang pernah saya menyanyikan. Kalau nak cerita mungkin orang kata apa ustaz ni kan. Tapi saya pernah ikut program Brother Syakiri. Kenal tak Brother Syakiri? Brother Syakiri ni dia mewarisi teknik berdakwah Syekh Ahmad Didat. Kemudian Dr. Zakir Naik. Kemudian Brother Syakiri. Jadi pernahlah kami masuk ke gereja, dan wakil orang Islam Brother Syakiri. Setiap agama bercakap tentang agama mereka, tapi Brother Syakiri mewakili umat Islam bercakap tentang Islam. Dan selepas sesi bercakap, setiap agama perform, dan saya mewakili orang Islam untuk perform lagu Islam Means Peace. Dan alhamdulillah, selepas menyanyikan lagu tersebut, ada seorang sister, isteri saya jumpa seorang sister, dia kata, sister tu kata bila dengar lagu ni rasa nak menangis. Allah Rabbi. Jadi mudah-mudahan terbuka dia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk terakhirnya, terimalah daripada saya lagu bertajuk Islam Means Peace, Islam agama kesejahteraan,
dan Islam agama kedamaian, dan teruskanlah kedamaian dan kesejahteraan di bumi Malaysia yang tercinta ini. Terimalah Islam means peace. Allahumma anta salam wa minka salam فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام اللهم أنت السلام. Nak ikut sama-sama boleh juga. ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. Islam means peace, 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 Islam means peace. Allahumma anta salam wa minka salam فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. Islam means peace, 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 Islam means peace. Okey, sekian, terima kasih kepada pihak Laman Santai Seni. Nanti dulu. Okey, saya dapati ramai penyanyi kita dia belajar taranum. Bila belajar taranum tu dia akan menyanyi dengan sedap. Bila ustaz kita buat pitch yang tinggi tu, jarang orang lah boleh buat tu. Okey, tolong bagi tahu kelebihan belajar taranum boleh jadi menyanyi dengan baik. Allah Rabbi. Minta maaf, walaupun ibu saya Johan Qariah Kedah, kebangsaan nombor 3, tapi saya tak belajar taranum. Tapi ilmu Al-Quran tu ada lah. Dan bakat seni suara itu ada. Dan bila melafazkan, dia berasaskan kepada taranum jugalah. Dan bila ada taranum, dia insya-Allah dia ada teknik-teknik dia, dan dengan lafaz taranum tersebut dan dengan penjiwaan, insya-Allah dia akan sampai ke hati. Masya-Allah. Dan antara zikir yang saya posting, yang saya create adalah Rabbi syrahli sadri. Rabbi syrahli. Tadi saya lupa. Ada masa lagi tak? Tadi yang diuji dengan rasa takut kan? Masa di Mesir kami diuji dengan gempa bumi. Gempa bumi 6.4 skala Richter. Masya-Allah. Kami 3 orang nak pergi studio buat recording. Tiba-tiba jadi gempa bumi. Sebab itu surah Qiyamah menceritakan tentang situasi. Sebab itu gempa bumi orang kata macam kiamat kecil. Sebab apa? Macam surah Qiyamah tu, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah ayahsabul insanu an lan najma' 'idhamah bala qadirina 'ala an nusawwiya banana بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق
البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. Terjemahan dia sikit, bila bulan dan matahari bertembung, langit jadi gelap dan manusia berkata, ke mana kami nak lari? Itu kiamat. Sebab tu masa gempa bumi, kami 3 orang nak pergi studio buat recording, tiba-tiba jadi gempa bumi. Seorang lari situ, seorang lari sana, berterabur habis. Masya Allah. Ada di satu bangunan tu seorang suami, dia turun tinggal anak dengan isteri kat atas. Kata sayang anak isteri, bila jadi gempa bumi lupa dah. Masya Allah. Itu situasi hari kiamat. Dan amalan yang saya dapat, kita boleh kongsi, rasa gemuruh, rasa takut. Sebab lepas gempa bumi besar, dia ada gagaran-gagaran kecil. Memang sangat-sangat takut. Dan Alhamdulillah, bila pergi kuliah almarhum Syekh Zakir Ibrahim, dia bagi amalan, baca surah Li Ila Fi Quraisy. Contohnya kita pernah aksiden, nak bawa motor dah takut dah, ataupun anak-anak nak masuk exam takut, baca Li Ila Fi Quraisy sampai ayat wa amanahum min khauf, ulang 7 kali sampai ayat wa amanahum min khauf wa amanahum min khauf. Bismillahirrahmanirrahim. Li ila fi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف 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 وآمنهم من خوف. Ulang 7 kali, wa amanahum min khauf, hembus di air dan minum. Alhamdulillah. Lepas buat amalan tersebut, hilang rasa takut dalam hati. Masya Allah. Termasuk juga kalau artis kat sini kan, ada artis kat sini nak perform takut kan, boleh baca di Ila Fi Quraisy sampai ayat wa amanahum min khauf, ulang 7 kali, hembus di air dan minum. Jadi itulah perkongsian ilmu dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah SWT, dan pesta buku ini dapat menyuburkan silaturahim sesama kita umat dan penduduk di tanah Malaysia yang tercinta ini. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum.